hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jam 12 tengah hari ini, hari Isnin, kami kembali menghiasi kaca TV anda di Wanita Hari Ini bersama saya, Farid Ahmad, dan juga sahabat saya ni, Fiza Sabjahan. Macam itu. Dan hari ini, Farid, saya kira hari Isnin pembuka hari untuk sepanjang minggu ini. Pasti ramai juga sebenarnya yang membuat pelbagai perancangan lah, walaupun bekerja dari rumah. Dalam masa yang sama, melihat proses pembelajaran anak-anak ini melalui PDPR. Dan saya kira kalau kita lihat daripada beberapa hari yang lepas, ada macam-macam reaksi yang dikongsikan oleh ramai dalam kalangan rakyat di Malaysia ini di media sosial. Kalau sebelum ini mereka nak tahu sama ada tempoh PKP 3.0 ini disambung ke ataupun ada kelonggaran dari sudut-sudut tertentu. Tapi semalam telah pun diumumkan tentang kita semua dah sedia maklum bahawa pelan pemulihan negara fasa pertama dilanjutkan. Dan pelbagai reaksi yang kita terima, kita dengar, kita baca, dilihat di media sosial dan sebagainya. Tetapi apa yang pasti, Fiza, ini adalah satu situasi di mana kita sama-sama harus tetap nak tak nak, suka tidak suka, kita harus mengharunginya. Kita raikan pendapat masing-masing. Masing-masing ada pendapat ataupun orang kata buah fikiran tersendiri. Betul. Tapi walau apa sahaja pun, apa yang paling penting harus kita akur bahawa kita harus bekerjasama bersama-sama dalam menangani, dalam melandaikan lengkungan wabak COVID-19 ini. Tapi apa yang paling penting, Fahrin, kalau kita mungkin ada lebih sedikit berbanding orang lain, mungkin kita boleh kongsikan apa yang kita ada itu bersama dengan mereka yang memerlukan. Bukan saja ahli keluarga kita, tetapi kita mungkin boleh jenguk-jenguk juga jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita. Sebab mungkin ramai juga dalam kalangan rakan-rakan kita ataupun yang diberhentikan kerja, yang mungkin kurang makan di rumah dan sebagainya. Kalau boleh kita sama-sama, ini tanggungjawab kita bersama untuk memastikan mereka ini dalam keadaan yang baik hendaknya, insya-Allah. Kerana kita dalam masa seperti ini, Fiza, tidak ada satu pendapat, tidak ada satu situasi yang kita boleh pukul rata. Semua orang berada dalam cabaran, ujian, dugaan yang sama. Pastinya persepsi yang berbeza-beza dan cara penerimaan juga pemberian juga berbeza. Ya, seperti yang selalu kita kongsikan kan, kita melalui gelombang yang sama, tapi kapal kita berbeza-beza. Ada kapal yang besar, ada yang naik sampan, ada yang naik tongkang kan, ada yang naik rakit dan macam-macam lagi. Okey, dan bercakap tentang itu juga, kami juga nak kongsikan kepada anda untuk kami ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton di Wanita Hari ini tentang jumlah kes positif yang dilaporkan sehingga petang semalam. Mari dan kita rujuk. Ya, kalau kita lihat setakat petang semalam, sebanyak 5,586 kes positif telah pun dilaporkan, yang mana sedikit tinggi berbanding kes sembuh, iaitu sebanyak 4,777 kes. Dan jumlah kes aktif terus melebihi 61,000 dan kes kematian baru setakat semalam adalah 60. Dan seperti mana kita lihat, itulah sebenarnya angka yang kita harus sama-sama turunkan di bawah paras 4,000 sehari, Fiza, iaitu kes baru. Untuk kita pergi ke fasa pemulihan yang seterusnya. Okey. Dan kalau kita lihat di kes baru mengikut negeri pula, Selangor masih lagi mencatat kes tertinggi berbanding negeri-negeri lain. Dan inilah yang kalau kita nak war-warkan, kita selalu kongsikan, kalau tak perlu jangan keluar rumah. Kalau kita boleh merancang perbelanjaan kita tu, Farin, beli barang dapur tu mungkin untuk seminggu ataupun 2 minggu, jadi kita tak perlu nak keluar dengan kerap kan. Dan kalau seboleh-boleh gunakanlah perkhidmatan dalam talian seboleh mungkin. Okey. Baik, ini adalah kluster-kluster terbaru yang kita ingin terus elakkan supaya jumlah terus terkawal. Tetapi apa yang terus mengujakan saya, Fiza, adalah tentang pemberian vaksinasi yang semakin hari semakin agresif. Dan setakat semalam, pemberian dos 1 dan 2 adalah pada 187,877. Jadi teruskan vaksinasi ini. InsyaAllah. Okey, baiklah, kita tinggalkan tentang COVID-19 ini. Banyak yang kami nak kongsikan kepada anda, penonton-penonton Wanita Hari Ini. Dan kalau kita cakap tentang hari Isnin ni kan, Fadil, selalunya orang kalau hari Isnin ni dia akan cakap ada Monday blues. Macam rasa macam malas nak bangun pagi, rasa kenapa cuti pendek dan sebagainya kan. Tapi sekarang mungkin ramai juga rasa macam bila nak keluar ni. Tetapi kadang-kadang sebenarnya ada sesuatu perkara yang boleh kita lakukan untuk membangkitkan semangat dan juga aura kita. Contohnya dengan
ketawa. Dengan ketawa. Cuba awak ketawa. Okay. Awak rasa saya ketawa ikhlas Okey, tidak? saya rasa itu tak ikhlas. Tetapi kan kita nak kongsikan sebenarnya tentang ketawa Cukup ni. menarik untuk hari ini. Tentang ketawa ni sebenarnya kalau kita cakap definisi ketawa, kita bersama dengan tetamu kita di dalam talian yang akan bersama dengan kita hari ini. Hai. Prof dan Tuan dan juga Bel. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Assalamualaikum. Apa khabar warga-warga wanita semua? Saya lelaki kat sini, Bel. Mak. Ada lelaki kat sana? Ya. Awak jangan macam-macam, Bel. Wanita aje. Tengok tu, awak-awak dah buat kita ketawa. Okey, inilah tetamu-tetamu yang akan bersama kita sepanjang topik kita pada hari ini. Cukup menarik kalau kita lihat seperti mana awal tadi kita katakan, Fiza, ramai yang ada pelbagai perasaan, depresi, tekanan sebagainya. Tapi ada satu terapi yang tidak memerlukan wang ringgit pun untuk kita merasa bahagia. Terapi ketawa. Saya nak kongsikan ini. Kalau kita cakap tentang definisi ketawa ini sendiri, menurut Dewan Bahasa dan juga Pustaka, adalah penyataan perasaan gembira yang ditunjukkan melalui perlakuan dan juga perbuatan. Cuba ketawa lagi sekali. Okey, dan Itu sebenarnya awak suruh saya kata, saya dah rasa nak ketawa. ia merupakan satu terapi dan juga penawar. Sebenarnya banyak penyelidikan di seluruh dunia yang telah dijalankan bagi membuktikan bahawa ketawa merupakan terapi yang sangat mujarab dan berkesan kepada masyarakat. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok perkara yang menggembirakan, kalau anak-anak kecil buat sesuatu perkara dan kita tergelak, secara tak langsung kita terlupa tentang masalah yang kita lalui. Kita rasa senang hati, terbuka hati dan sebagainya. Kalau sebelum ni kita merasakan sebenarnya ketawa ini adalah sesuatu yang mungkin sengaja, tidak disengajakan, sedar maupun tidak. Tetapi hari ini secara khusus kita nak kongsikan kepada semua untuk mengatasi tekanan, depresi, adanya terapi ketawa. Jadi sekiranya anda ada sebarang pendapat, kongsikan bersama dengan kami di Facebook kami, Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami, WHI TV3. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita bergelak ketawa bersama-sama dan ketahui tentang terapi ketawa ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini bersama kami di Wanita Hari Ini. Ketawa sikit. Wanita Hari Ini. Ketawa atau tertawa menggambarkan satu ekspresi yang boleh dilakukan oleh semua manusia. Beberapa penyelidikan telah dijalankan bagi membuktikan bahawa ketawa merupakan terapi yang mujarab terhadap masyarakat. Selalu juga kita dengar bahawa ketawa dan sikap murah senyuman adalah rahsia awet muda. Namun kesibukan kerja hari ini dan tekanan yang dihadapi oleh individu seakan mengekang mereka untuk menikmati masa gembira sekaligus bergelak ketawa bersama keluarga dan rakan-rakan. Walau bagaimanapun, terdapat banyak manfaat yang diperoleh dengan hanya ketawa. Bayangkan dengan melakukan selama antara 10 hingga 15 minit dapat membantu membakar sehingga 40 kalori. Selain itu, ia mampu mengurangkan tekanan, meningkatkan sistem imun dan memanjangkan hayat seseorang. Dengan ketawa juga, perjalanan darah akan lebih lancar dan secara tidak langsung, penyakit berkaitan jantung juga dapat dihindari. Persoalannya, betapa pentingnya ketawa dalam kehidupan seharian bagi setiap individu dan bagaimana ia dapat memberi kesan positif kepada diri sendiri dan juga masyarakat. Itu dia banyak kelebihan sebenarnya dengan terapi ketawa ini. Ada yang kata boleh membakar sehingga 40 kalori dan ini mungkin juga ada berkaitannya dengan ramai dalam kalangan masyarakat kita yang kata, Fiza jangan gelak banyak sebab tu dah besar. Betul tak? Orang kita selalu cakap macam tu. Maknanya salah. Apabila maknanya saya kira sebenarnya Fiza sejak kebelakang ni ada banyak tertawa. Sebab tu awak nampak lebih kurus dan sebagainya. Tetapi Fiza, hari ini topik kita cukup menarik. Apabila kita dicelah-celah pandemik COVID-19 ini, mereka berbicara tentang kesihatan mental, depresi, tekanan dan sebagainya. Tetapi ini adalah salah satu cara kita nak ajak semua tonton Wanita Hari Ini tentang topik terapi ketawa ini. Sekurang-kurangnya bukan sahaja boleh kita membantu orang lain, tapi membantu diri kita sendiri juga. Ya, dan kita nak perkenalkan sekali lagi tetamu kita yang akan bersama dengan kita sepanjang kita bincangkan topik ini. Ya. Kita bersama dengan Encik Fazul Naim Ishak selaku perundi motivasi yang juga telah pun berada dalam talian. Assalamualaikum Cik Fazul.
Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Dan yang ini saya nak kenalkan kerana Baik. saya adalah peminat nombor 1 beliau. Ya ke? Bel Ngasri. Assalamualaikum, Bel. Waalaikumsalam. Awak bila saya cakap saya minat Alif. awak macam tak respon Macam mana kau pula boleh ada je dekat wanita hari ini ni? Tak, Bel, Lepas kau. Bagilah kat aku pula. Farin, bukan Farin je peminat nombor 1. Rasanya Bel pun peminat nombor 1 legend. Oh, terima kasih. Okey. Saya pun peminat awak. Terima kasih. Okey. Bel ni kan sememangnya seorang yang sangat menghiburkan. Ya, benar. Saya rasa daripada zaman saya sekolah sampailah sekarang berpeluang bekerjasama dengan Bel. Ya. Telatah perbuatan banyak yang menghiburkan hati orang. Tetapi sebelum kita nak bersama dengan Bel, mungkin kita nak boleh cakap bersama dengan Cik Fauzul dahulu. Kita cakap tentang ketawa. Tadi laporan telah pun dikongsikan oleh rakan wartawan kami. Tapi mungkin ramai orang tak percaya bahawa ketawa ini boleh memberi banyak impak positif dalam kehidupan kita, Cik Faizul. Kalau boleh nak dikongsikan. Okey, menyebut tentang ketawa. Sebenarnya ada banyak kajian. Yang maknanya kajian itu daripada jurnal, daripada kajian dalam universiti yang membuktikan bahawa ketawa ni memberikan kesan kepada dua perkara. Pertama adalah kesan kepada fizikal. Sebab apa? Tentang fizikal, bila kita ketawa, dia akan menyebabkan kita punya paru-paru akan menyedut lebih banyak oksigen. Dan dia akan menyebabkan keseluruhan oksigen lebih mudah untuk mengalir dalam kita punya tubuh badan. Dan ini akan menyebabkan kita ni akan jadi lebih segar, lebih bertenaga, dan kita punya metabolisme pun akan meningkat. Dan bila menunjuk tentang ketawa juga, akan menyebabkan kita punya antibody juga meningkat. Yang menyebabkan kita ni akan rasa lebih, orang kata lebih sihat, dan akan menyebabkan juga kita punya kecenderungan kesakitan akan menurun. Yang akan menyebabkan kita akan kurang rasa sakit. Sebab tu bila sebut tentang ketawa, banyak situasi ada setengah individu membawa terapi ini ke dalam hospital. Terutamanya kepada individu-individu yang menghadapi situasi kesakitan yang kritikal. Yang mana penyakit kritikal ni bila dibawa terapi ketawa ni, mereka akan rasa lebih gembira, lebih terasa teruja, akan menyebabkan mereka akan terlupa kepada situasi sakit mereka. Itu adalah impak kepada fizikal. Dan ada kajian pula mengatakan bahawa impaknya pula kepada mental, kepada isu dalaman kita. Yang mana dalam diri kita ni, bila kita dalam keadaan stres, tekanan, kita ada satu hormon yang menyebabkan kita, bila wujudnya hormon ini, kita punya kecenderungan untuk jadi lebih stres. Yang menyebabkan sebagai hormon kortisol. Yang mana bila ketawa, dia akan menyebabkan hormon ini menurun. Dan dia akan meningkatkan pula hormon-hormon kebahagiaan yang dinamakan sebagai hormon endorfin. Sebab tu bila sebut tentang ketawa ni, memang banyak kajian yang membuktikan bahawa ketawa beri kesan kepada fizikal kita dan juga kepada kita punya kesihatan dalaman. Dan sebut tentang tadilah saya dengar Fiza sebut, Farin sebut tentang isu tentang kita punya ketawa ni akan menyebabkan kita ni akan jadi mungkin lebih kurus. Sebab apa? Tapi saya ni gemuk kan. Sebab apa? Sebab kita banyak menggunakan tenaga. Itu yang menyebabkan kita akan jadi lebih ceria dan lebih awet muda. Itu adalah rahsia terapi ketawa. Okey, baik. Saya kira sebenarnya daripada perkongsian yang diberikan oleh Cik Fauzul sebentar saja tadi benar-benar membuktikan bahawa ketawa ini yang saya katakan peringkat awal tadi langsung tak langsung, sedar ataupun tidak, sebenarnya banyak impak-impak positifnya kepada diri dan juga masyarakat. Okey, Farin, saya nak kongsikan sesuatu. Silakan. Menurut penyelidikan, individu yang suka menonton rancangan bergenre lucu mempunyai sifat yang kurang agresif berbanding individu yang tidak gemar menonton rancangan berkenaan. Malahan, melalui ketawa juga dapat meningkatkan kemahiran bersosial yang mana buktinya adalah individu yang riang dan mudah ketawa lebih senang didekati berbanding individu yang serius. Yang mana akan mewujudkan satu bentuk perhubungan yang lebih rapat jika sering ketawa. Sesuai dengan soalan yang awak nak tanya kat Bel tu. Betul lah, Bel. Sebab tu saya rasa saya rapat dengan awak. Dan juga kerana kalau kita lihat pada kajian tadi tu, Bel, awak ni sebenarnya sangat banyak jasanya kepada masyarakat kerana membahagiakan mereka dan menyihatkan mereka. Tapi, Bel, okey, sebagai seorang yang dikenali sebagai penghibur, sebagai seorang pelawak tu, sebenarnya adakah untuk kita orang kata nak ketawa ataupun buat orang lain tertawa itu memerlukan bakat, memerlukan karakter ataupun perlu dirancang-rancang? Apa pendapat Bel? Baik. Kalau macam saya, tak tahulah. Saya ni kadang-kadang ada orang kata tengok muka pun orang dah gelak. Betul. Dia dah dapat terapi tu dah. Jadi saya pun tak tahu. Mungkin
Mungkin yang tadi ada wanita hari ni ada kongsikan tentang yang macam ada ubat tu. Boleh letak ubat tu muka saya kot. Nanti dia boleh makan ubat tu. Dia dah boleh ketawa. Dia dah dapat dah pun terapi tu. Tapi alhamdulillah orang kata nak bagi orang gelak apa semua. Saya sendiri mungkin jiwa tu dah ada, orang kata bakat lah. Saya sendiri pun sebelum ni kalau tengok pada cerita-cerita saya berlakon semua cerita serius. Tapi lepas tu dia orang pergi ke orang kata komedi punya ni lah. Sebab dia orang tengok saya punya perangai dekat luar tu boleh buatkan orang ketawa. Katanya gitu. Jadi saya pun alhamdulillah sampai sekarang ni apa je saya buat semuanya nak pergi ke arah komedi. Tapi ini sebenarnya semuanya orang kata macam nasib lah, bakat. Tak semena-mena saya ada bakat ke arah itu. Alhamdulillah. Bukan semua orang alhamdulillah bukan semua orang boleh orang kata melawak. Betul. Ya. Kadang-kadang dan kita nak dapat terapi ni bukan boleh gelak Betul. Gila nama dia. Dia kena natural. Dia kena natural. Yang itu nanti Cik Faizal boleh ajar. Jadi satu benda yang saya nak ni baru saya perasan maknanya orang yang gemuk-gemuk ni kurang ketawa ke apa? Biasa. Jadi awak kena bantu kami ni. Tapi tengok Bel kurus kan? Okey. Tapi Bel sebelum kita nak pergi kepada Cik Faizul, nak tanyalah juga Bel lagi sekali. Kalau selalu orang tengok karakter Bel ni, karakter di depan TV kan memang seorang yang menghiburkan, menceriakan, suka membuat orang tertawa. Tetapi kalau dekat rumah dengan anak-anak, dengan isteri, dengan ahli keluarga, adik-beradik, adakah memang Bel pun memang menjadi salah satu subjek yang boleh membuatkan mereka ni ketawa sebenarnya? Ke serius kat rumah? Perangai saya dekat rumah atau di mana-mana saja sebenarnya lebih kurang sama je. Kokoklah adalah 10% aja yang kata tiba-tiba ada serius ke. Tapi yang lain dia semua ini. Cuma anak-anak, bini semua dah tak jalan lah lawak saya tu. Mungkin dah meluat agaknya. Dia dah meluat, dah tak jalan dah. Ini sampai saya cakap dekat dia orang, kau ni kalau aku buat dekat luar ni orang gelak ni. Gitu. Okey. Macam mana dia nak tahu Bel marah kalau kat rumah? Anak pun kelakar juga. Oh, anak pun kelakar juga? Anak lelaki saya yang sulung tu, yang kedua tu pun kelakar juga. Silat-silat dia orang lagi kelakar pada saya lah. Saya itu terapi untuk saya. Itu terapi untuk saya pula. Itu kita nak tanya kepada Cik Fazul, tapi bila tengok Bel bercakap tu Fiza, saya tunggu masa je nak tenyeh muka dia dekat kamera tu. Makin lama makin dekat saya nampak. Okey. Gurau-gurau je. Tapi Farin, Farin sedar tak daripada perbincangan kita ni, walaupun kita bercakap secara santai, bersahaja dengan Bel, tapi kita berapa kali kita dah tergelak dan tertawa. Saya rasa mood lain. Ya, dan secara tak langsung dia menghidupkan mood di studio ini. Mungkin juga Cik Faizul boleh kongsikan, betul tak Farin? Betul. Dalam keadaan pandemik, PKP ini, kadang-kadang ada ibu bapa yang mungkin gajinya dipotong, diberhentikan kerja, tekanan apabila anak-anak ini tak dapat belajar dengan sempurna melalui tempoh PDPR ini. Bagaimana sebenarnya kalau kita dapat membuat individu di sekeliling kita tertawa secara tak langsung, dia dapat memberi satu ruang yang lebih kondusif, lebih ceria, dapat menghilangkan seketika masalah-masalah yang difikirkan dan dilalui itu, Cik Faizul. Okey, bila menyebut tentang PDPR, work from home, saya percaya sekarang ni kita ada banyak unsur-unsur yang bukan sebagai unsur-unsur stresor. Stresor ni adalah unsur-unsur yang menyebabkan kita tertekan. Mungkin tertekan dengan situasi sekarang. Sebab kita nampak sekarang ni disebut dalam PDR ni, ialah mak ayah dekat rumah bekerja. Anak-anak pula nak kena belajar. Yang mana fokus dia dah hilang. Nak fokus ke mana? Nak fokus kepada kerja ke? Nak fokus kepada anak? Tambah pula sekarang ni pula, ada pula yang kesnya pula, mak ayah mungkin berada kat pejabat. Anak kat rumah pula. Yang mana kat rumah pun nak kena ambil tahu juga. Kat pejabat pun kena ambil kira juga. Sebab tu disebutkan perkara ni, kita ada banyak stresor. Tu tak termasuk lagi dengan media sosialnya, tak masuk lagi dengan berita-berita yang berbagai. Daripada 10 berita yang dekat media sosial, mungkin 9 berita yang stres, satu je menggembirakan. Betul. Jadi disebutkan perkara inilah. Kita ada banyak perkara yang menjadikan stresor untuk kita. Nah begitu, apa yang kita boleh buat adalah,
kita kena ada satu kaedah untuk kita buat reframing. Maksudnya, kita mengubah daripada melihat perkara-perkara itu sebagai stresor atau penyebab kebertekanan, menjadikan ia sebagai perkara-perkara yang mengembirakan. Sebab tu dia sebut dalam perkara inilah yang mana kita kena ada satu kaedah untuk kita mengubah minda kita untuk melihat satu perkara itu sebagai perkara yang tekanan kepada perkara yang positif. Saya ambil contoh. Kalau sebut tentang persoalan dekat rumah, bila kita tahu anak kita dekat rumah, kita tahu anak kita berada di depan mata kita, seharusnya kita gembira. Yang mana maksud dalam gembira ni nanti kata bahawa anak kita tak berada dalam kerangka yang mana sekarang ini terdedah pandemik dan sebagainya. Dan bagaimana kita nak melihat perkara itu sebagai satu perkara yang kita boleh ceritakan. Sebab itu saya suka dengan apa yang dikatakan Bel tadi. Yang mana dia adalah individu yang karakternya itu mengembirakan, menyebabkan orang ketawa. Dan bagaimana perkara ini boleh kita lakukan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, mungkin suami kita, mungkin isteri kita. Sebab pada sekarang banyak sangat perkara yang stres. Tapi apa kata, kita alihkan perkara yang stres kepada perkara yang mengetawakan kita. Sebagai contoh, macam pagi tadi lah sebagai contoh. Isteri apa bang, boleh tak bantu saya untuk apa? Untuk mop lantai sebagai contoh. Apa kata, sambil mop lantai, sambil mop dengan ketawa. Sebab apa? Kita nampak mop lantai ni macam perkara yang stres. Tapi apa kata, sambil kita mop, sambil ketawa. Sambil kita mengajar anak kita, sambil ketawa. Sambil kita buka komputer, sambil ketawa. Sambil kita masak, sambil ketawa. Maksudnya, apa sahaja perkara yang dahulunya menyebabkan kita stres, sekarang kita lihat perspektif ketawa. Dengan apa? Bila kita ketawa, kita akan lebih ceria. Sebab yang menariknya adalah, kajian mengatakan bahawa fizikal kita dan minda kita dia tak ada beza. Adakah ketawa itu ketawa yang sebenar atau ketawa olok-olok? Dan bila sahaja kita ketawa sahaja, dengan sendirinya fizikal akan percaya bahawa itu benda yang sebenar. Dan mental pun akan percaya bahawa benda itu benda yang sebenar. Dengan sendirinya stimulasi itu akan berlaku. Kita akan jadi lebih sihat, lebih segar, metabolisme akan meningkat, akan menyebabkan kita ceria selalu dan bahagia selalu. Tengok, Bel pun tengok atas. Awak tengok Cik Fauzul bercakap di atas. Cik Fauzul di atas awak ya? Sebab dia ada kat atas ni. Lain macam pula wanita hari ini kita. Dengan topik terapi ketawa kita. Okey, Bel, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan Bel dan juga Cik Fauzul. Tapi sebelum itu kita nak saksikan terlebih dahulu TikTok pilihan topik kita hari ini. Kita saksikan. Silakan. Assalamualaikum dan assalam sejahtera. Saya akan ceritakan rutin seharian saya. Jadi setiap pagi saya akan bangun pukul 6 pagi untuk salat subuh. Aduh, okey. 6 pagi. 6 pagi tak tahu. Okey. Saya bangun 6 pagi lah. Okey. Lepas tu saya akan bersiap untuk pergi jogging. Sambil pergi jogging tu on the way balik dia. Dia jogging tak kata. Dia jogging. Dia jogging tak kata. Farin, saya rasa ini juga secara tak langsung bagi anda penonton-penonton yang sedang menonton ketika ni kan. Actually ini juga boleh anda jadikan idea, anda boleh buat aktiviti ni bersama satu keluarga. So kadang-kadang ayah lah, kadang-kadang ayah dekat rumah ni yang selalu lebih berpuatakan serius je, tak nak gelak, tak nak ketawa. Tapi sesekali apa salahnya? Orang kata kadang mak ayah ni macam tak sporting, tapi kita boleh usahakan, boleh inisiatifkan aktiviti macam tu untuk membuatkan kita tertawa. Okey, Bel sendiri boleh ceritakan rutin Bel seharian? Ya, Farin. Oh, tak. Saya gurau je, Bel. Rutin? Oh, tak. Saya tengok Tengok pada TikTok. dinding saja. Okey. KP ni. Okey, Bel.
Kita nak cakap tentang membuat orang tertawa. Selalunya apabila Bel membuat jenaka, membuat sesuatu yang lucu, apa selalunya respon yang orang berikan pada Bel? Orang kata, Bel, seronoklah. Saya rasa seronok satu keluarga. Selalunya apa yang dikongsikan bersama dengan Bel? Selalunya dia orang akan hantar gambar orang kuning gelak tu. Oh, Selalunya kebanyakannya gambar orang kuning gelak tu memang banyak sekali. Dan alhamdulillah apa orang kata ramai yang sukalah dengan kadang-kadang dengan caption. Kalau macam dekat IG saya tu ramai juga yang suka caption saya. Wah, saya ni bedal je. Lepas tu dari segi apa yang saya buat, macam contoh walaupun PKP tapi video-video parody saya masih lagi orang kata dimainkan, dibuat naik. Jadi benda-benda tu semuanya berkisarkan tentang komedi lah. Ya. Jadi dia orang seronok lah, dia orang seronok, suka. Kadang-kadang komen, dia orang punya apa orang kata like dia ramai memang beribu-ribu. Komen pun sampai kadang-kadang beratus-ratus. Okey. Jadi alhamdulillah lah apa yang saya buat tu boleh membuatkan orang ketawa lah. Alhamdulillah. Bel, tapi nak tanya juga. Saya pun tak sangka. Nak tanya juga, bila orang tengok video-video parody Bel, orang gelak, orang ketawa kan. Apa saja caption Bel pun orang dah ketawa. Tapi untuk diri Bel sendiri, apa perkara yang boleh membuatkan Bel pula ketawa? Sebab selain daripada menggembirakan orang, Bel pun perlu juga menggembirakan diri Bel sendiri. Itu pun terapi juga kan? siapa buat lawak kat awak? Okey, alright, okey. Alright. Okey, saya selalu apa yang macam contoh kalau saya nak buat tu, saya pastikan saya ketawa dulu. Oh, Itu pula. Terapi juga kan? Itu idea-idea yang kadang-kadang sebab itu kita boleh agak benda tu kelakar ataupun tidak. Kalau macam contoh saya nak buat apa-apa je, video ke ataupun macam contoh saya tengah bercakap ni pun kadang-kadang benda-benda lawak tu saya sendiri pun kadang-kadang boleh gelak. Itu yang membuatkan kadang-kadang orang pun boleh gelak dengan apa yang saya buat tu. Jadi itulah dia. Jadi daripada situ saya dapat tahu benda tu lawak atau tidak. Okey, itu yang penting sekali. Okey, ini satu lagi kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita, Fahrin. Menurut Profesor Lee Berk, bersama penyelidik dari sebuah universiti di California, Amerika Syarikat yang berusaha selama lebih kurang 3 dekad untuk merungkai bagaimana mood seseorang dapat memberi impak kepada sistem imun dan kaitan dengan penyakit. Okey, tadi kita cakap kalau kita gelak boleh bakar 40 kalori kan sekurang-kurangnya. Okey, tapi ini dalam kajian beliau menyimpulkan bahawa ketawa berperanan besar dalam menangkis virus, bakteria, kanser dan penyakit jantung. Selain itu, ketawa juga boleh membuatkan individu itu lebih tenang dan juga agresif. Kalau kita tengok perwatakan Bel tadi kan, ini mungkin ada perkaitannya. Kerana dia sebelum nak buat orang lain ketawa, dia akan pastikan diri juga gembira. Jadi kalau kita tengok, sebab tu orang selalu cakap Bel nampak muda, Bel kurang kedutan di muka. Itu kadang-kadang setuju itu kadang-kadang pun saya tak tahu. Tapi apa macam apa pun macam kadang-kadang macam contoh saya baru-baru ni ada nak berlakon dengan Farin. Ya. Sepanjang apa saya nak buat tu apa semua kadang-kadang kita orang ketawa-ketawa juga. Jadi dari situlah idea tu datang. Idea tu datang dan apa macam contoh saya memang perwatakan saya macam ni. Saya memang tak suka stres. Itu satu masalah pula, tak suka stres. Saya adalah orang yang tak suka stres, saya tak suka masalah sebab bagi saya suka hiburkan orang. Selalu niat saya macam tu. Memang sebenar-benarnya niat hidup saya tu saya memang suka nak hiburkan orang kalau boleh.
Okey. Betul. Dan menjadi seorang yang ceria, macam mana Bel ceritakan di dalam ruang pekerjaan kami dan sebagainya, menjadikan kami ini lebih kreatif. Itu antara impak positif yang kami boleh nampak. Okey, Cik Fauzul, kalau kita dah dengarkan mungkin fakta, sedikit fakta juga yang dikongsikan oleh Fiza. Kita nak orang ramai tahu bahawa ketawa ini bukanlah sesuatu yang kita kata tidak ada faktanya, tidak ada kesan positif secara saintifik dan juga biologinya. Tetapi Cik Fauzul, kadang-kadang untuk membuat orang ketawa, untuk membuat kita ketawa, bagaimana kita nak mereka ataupun mencari ruang yang sesuai untuk kita rasa gembira? Adakah perlu dimulakan dengan sifat positif baru kita boleh ketawa ataupun tiba-tiba saja pun kita boleh ketawa sebenarnya? Okey. Bila menyebut ketawa, sebenarnya ketawa ni dia boleh datang daripada dua situasi. Pertama, dia boleh bermula daripada ada stimulus-stimulus tertentu yang menyebabkan kita ketawa. Saya ambil contohlah. Sekarang ni ada banyak stimulus yang ada. Contoh stimulusnya datang daripada internet yang sekarang ada YouTube. Macam-macam rancangan yang mengetawakan kita. Contohnya lah rancangan Raja Lawak lah dan sebagainya. Yang inilah stimulus-stimulus yang boleh menyebabkan kita ketawa. Jadi stimulus-stimulus ini juga adalah sumber untuk dapatkan orang kata keinginan untuk ketawa tu. Yang kedua, yang menarik adalah satu kajian dibuat oleh Dr. Madan Kataria. Yang mana beliau ni adalah founder ataupun pengasas kepada kaedah laughter yoga. Dia katakan bahawa, ada kajian mengatakan bahawa sebenarnya ketawa ni tidak perlu kita bermula dari ketawa yang semula jadi. Dia bermula dari ketawa olok-olok. Yang mana ketawa olok-olok ini akan membawa kepada ketawa itu menjadi ketawa yang sebenar. Yang akhirnya, ketawa olok-olok ni juga boleh menyebabkan kesan kepada diri kita. Secara fizikal, secara mental. Sebab apa? Saya kata tadi, bahawa kita punya tubuh badan, dia tak boleh bezakan sama ada benda itu olok-olok ke atau sebenar. Dan bila tubuh badan kita kesan begitu, maka kesan dari ketawa yang olok-olok pun akan serupa seperti mana ketawa semula jadi. Sebab tu bila sebut tentang bagaimana bermula, kita boleh juga bermula dengan kita ketawa olok-olok. Contohnya, bermula dengan step pertama, ha, ha, ha. Mungkin cepat sikit, ha, 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 ha. Kemudian, ha, ha, ha. Kemudian, ha, 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 ha. Sebab apa? Dia bermula daripada ketawa yang dibuat-buat. Dan akhirnya, dia akan membawa kepada menjadi ketawa semula jadi untuk diri kita. Okey. Cik Fauzul, mungkin Cik Fauzul boleh kongsikan. Tadi tu mungkin sedikit tips lah kan. Sebenarnya kita boleh buat ketawa olok-olok sebelum kita nak dapat ketawa yang betul-betul. Sebab badan kita tak tahu nak menilai sama ada betul ataupun tidak. Tetapi ia akan terus menimbulkan satu hormon yang ceria dalam badan. Betul. Kalau boleh dikongsikan kepada penonton-penonton kita dalam tempoh waktu yang sukar ini. Kerana setiap orang melalui cabaran yang berbeza-beza. Waimah siapa pun individu tersebut pasti akan ada dugaan dan cabarannya. Bagaimana kita dapat mengguna pakai terapi ketawa ini dalam keadaan pandemik ini untuk menceriakan kehidupan kita, Cik Fauzul? Okey. Bila menyebut tentang terapi ketawa, sebenarnya terapi ketawa ni ada banyak senamannya. Ada banyak langkahnya. Dan dikaji di seluruh dunia, kalau digabung-gabungkan senaman terapi ketawa ni, ada lebih dari 1,000 senaman terapi ketawa. Dan bila senaman terapi ketawa ni, kita boleh kaitkan terapi ketawa ni dengan apa sahaja yang kita lakukan dalam kehidupan. Contoh macam saya sebut tadi, sambil mop kita boleh ketawa, sambil kita berada depan komputer kita boleh ketawa, sambil kita pegang penyapu boleh ketawa, sambil pakai baju boleh ketawa. Sebab tu bila sebut tentang ketawa ni, apa sahaja kita boleh jadikan ia satu faktor untuk ketawa. Contohnya lagi, bila berada dalam rumah kita boleh ketawa berdiri, boleh ketawa duduk, boleh ketawa baring. Ada macam-macam cara yang kita lakukan. Sebab tu bila sebut tentang ketawa ni, kalau tanya saya ada banyak teknik. Dan mungkin kalau saya nak share sikit lah, satu teknik lah. Silakan. Yang mana kita boleh bermula dengan kita bertepuk tangan pun. Sebab contoh tepuk tangan ni dia bertepuk tangan saya berirama. Okey, Sebab contoh kan, kita buat. 1, 2, 3. Tapi itu adalah tepuk yang mana berirama. Kita alihkan pula yang 1, 2, 1, 2, 3 kepada ketawa. Ho, ho, ha, ha, ha. Bel buat Bel. Ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Kita boleh juga angkat badan kita. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Betul Ho. Bila kita buat macam ni pun kita nak rasa nak ketawa kan. Maka kita boleh lakukan benda ni secara semula jadi dengan diri kita pun boleh. Dan apa kata kita ajak kita punya keluarga, anak kita, isteri kita, untuk sama-sama lakukan perkara yang sama.
Dan ini akan menyebabkan bukan sekadar kita boleh turunkan kita punya stres, dia juga akan jadi satu aktiviti keluarga yang amat menarik untuk kita setiap hari. Okey. Okey, Bel, di penghujung perbincangan kita inilah, kita kadang-kadang kita nak ada usaha buat orang ketawa, menggembirakan orang, tapi dalam pada masa yang sama juga kita tak nak apa yang kita lakukan itu orang jadi lebih stres, orang jadi marah pula kat kita. Mungkin Bel di dalam menghiburkan orang, membuatkan orang tertawa, ada sebarang mungkin tips-tips ataupun adab-adab, orang kata do's and don't di dalam membuat jenaka ni atau membuat orang ketawa. Do's and don't apa, saya tak pernah fikir pula benda ni. Farin, soalan kau Farin, ni. kenapa bagi dia fikir? Tapi pasal lawak dia semua positif. Tapi apa, jangan menyakitkan hati orang. Lawak jangan menyakitkan hati orang. Apa lagi? Kemudiannya Jangan sentuh isu yang sensitif. Benda-benda sensitif kan? Saya benda yang sensitif dan apa, sebenarnya itulah dia, kadang-kadang bakat lah. Kadang-kadang ada orang dia try melawak, bekerja keras untuk melawak dan benda tu jadi macam krik-krik orang kata ya. Faham. Betul. Okey. Tapi bagi saya kalau dah rasa macam tu tak payah melawak lah. Tapi untuk dapatkan terapi, saya setuju juga tadi tu. Gelak tu pun dah kelakar tu. Kan? Dah cakap sekarang pun dah kelakar. Macam tadi Farin Usik Bel pun kita kelakar. boleh tergelak Betul. Kita boleh tergelak. Ya, betul. Terima kasih, Bel. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bel Ngasri. Tapi janganlah sampai tidur. Janganlah sampai tidur pun gelak. Itu risaukan saya juga. Orang sebelah pula risau nanti. Kalau tidur pun boleh gelak. Nak tanya Elina, Farin tidur gelak ke tak? Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Fauzul Naim Ishak dan juga Bel Ngasri kerana bersama dengan kita pada hari ini untuk topik terapi ketawa. Terima kasih. Terima kasih kembali. Membuat kami ketawa dan menghiburkan kami dan juga penonton wanita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Alhamdulillah. banyak-banyak. Saya pun Baik. Terima kasih wanita hari ini. Sama-sama. Saya pun terhibur juga sebab bila awak usik Bel usik awak, memang saya yang di studio ni pun rasa terhibur bersama juga dengan penonton-penonton. Okey. Tapi ada Farin. seperkara yang saya nak beritahu kepada penonton semula. Sebenarnya apabila tadi fakta yang kerap kali kita ulangi ialah badan kita, minda kita tidak tahu sama ada ianya dibuat-buat ataupun sebenar-benarnya. Tapi apa yang pasti, ketawa memberi impak yang positif. Jadi kalau anda berkesorangan sekalipun, tanpa sebab sekalipun, ketawalah. Okey, nanti kalau saya harap jiran depan rumah saya, kalau dia dengar saya ketawa tu dia tak terperanjat. Saya cuba menggembirakan diri saya. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti Farin akan bersama dengan anda untuk kongsikan sesuatu yang lebih menarik lagi. Jangan ke mana-mana. Nak Wanita hari ini. Baik, kita kembali dalam Wanita Hari Ini dan kali ini saya ingin mengajak bersama dengan saya pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare iaitu Datuk Azril Muhammad Razi yang akan berkongsi tentang produk-produk berkualiti dari V Asia. Baik, saya kira telah pun bersedia dalam talian. Assalamualaikum Datuk Azril. Waalaikumsalam, khabar Farin, sihat? Baik, alhamdulillah. Datuk, sebelum Datuk memperkenalkan produk ni, saya nak tengok Datuk ketawa dulu. Ya, dah ketawa setiap hari Farin. Itulah dia yang menggembirakan kita. Topik kita ini terapi ketawa, jadi kita nak terus bergelak ketawa dan juga mendapat impak positif daripada produk-produk V Asia. Silakan Datuk Azril. Terima kasih Farin. Assalamualaikum dan salam sejahtera Farin. Semestinya hidup kita kena ceria ya. Betul. Sihat selalu Farin. Dan Alhamdulillah Farin, kalau saya kira 2 minggu lepas saya baru saja bersiaran dengan Farin, saya kira ya Platinum Drink ni saya katakan dah kehabisan stok. Kita baru mula pasarkan kembali ya Farin. Tapi Alhamdulillah ya, minggu lepas juga ya, stok kita kehabisan lagi. Dan hari ni Farin, saya mendapat berita gembira ya daripada stokis pemborong-pemborong seluruh Malaysia ya, yang mana telah membuat tempahan awal ya, yang mana Platinum Drink ni saya kira ya, hari ni kita punya stok dah penuh Farin. Alhamdulillah ya, saya kira pengguna-pengguna dah ada yang dah kata orang tu Farin dah letak duit kat toko jamu, yang dah beli secara online tapi masih menunggu lagi stok. Yang mana saya kira ya positif dari segi penjualan ya, yang mana rata-rata pengguna yang mengamalkan Platinum Drink ni mereka dapat lihat merasai ya keberkesanan seawal pengambilan botol yang pertama ya. Botol pertama, kali pertama mereka amalkan, mereka rasa lebih bertenaga, lebih cerdas ya. Badan rasa lebih segar ya. Ini bukan saya katakan, tetapi
maklum balas daripada pengguna ya. Tak kurang juga Farin, kami mempunyai banyak ribuan testimoni pengguna yang gunakan Platinum Drink ni ya, menunjukkan keadaan kesihatan semakin baik ya, perubahan yang lebih baik. Kalau sebelum ni mereka bertongkat Farin, sekarang dah boleh jalan seperti biasa. Kalau kursi roda dah menunjukkan perubahan yang lebih baik ya Farin. Yang mana kalau kita perhatikan video kat CCTV ya, ramai antara kita yang ada masalah ya seperti ni. Kadang-kadang solat terpaksa duduk Farin, tak dapat solat dengan berdiri ya. Aktiviti harian terbatas ya. Bayangkan ni kalau kita dilanda dengan macam-macam penyakit, tambah lagi dengan keadaan pandemik sekarang ni Farid, saya kira penyakit-penyakit yang berangkai ni amat membimbangkan. Tambah lagi Farid, kalau kita perhatikan ya, dengan kata orang tu keadaan pemakanan yang tak sihat ya, makan makanan lemak, makanan manis ya, penyakit-penyakit yang berbahaya datang. Saya kira ya, kita perlu jaga kesihatan, amalkan gaya hidup sihat, pemakanan yang seimbang. Jangan lupa ya, dapatkan Platinum Drink ni sebagai sumber vitamin dan nutrisi yang baik untuk tubuh badan ya, dapat membantu melindungi ya daripada kata orang tu serangan radikal bebas yang merupakan punca utama penyakit. Dan Platinum Drink ni Farin sangat tinggi ya, dengan ramuan antioksidan ya. Selalu saya ulang kepada penonton kita hari ini, yang mana ramuan mulberry yang kita pilih sebagai ramuan utama. Kenapa mulberry? Sebab apa ya? Mulberry adalah ramuan buah yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali, terbaik sekali Farin, yang mana ya bersamaan dengan 3 kali ganda lebih baik daripada buah delima. Orang dah suka buah delima, tetapi ya buah mulberry ni jauh lebih baik daripada buah delima. Dan pengambilan buah mulberry ni Farin 2 kali ya lebih baik daripada buah acai berry ya. Bayangkan Farin, masyarakat Mapuche Amerika Selatan ni, mereka percaya ya khasiat buah mulberry ni sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan ya, yang mana mempunyai manfaat ya, nilai yang tinggi dengan perubatan ya. Sebab itulah buah mulberry ni sangat-sangat mahal kegunaannya, yang mana sangat-sangat baik ya. Sebab tu kalau pengguna-pengguna kami mereka amalkan Platinum Drink ni, mereka dapat lihat dia merasai perubahan seawal pengambilan. Dan harga Platinum Drink ni Farin hanyalah RM188 saja ya di toko-toko jamu. Daripada itu juga Farin, dalam Platinum Drink ni juga ya ada ramuan seperti ya buah acai berry, buah delima ya, sendi tulang rawan. Dan kita ada promosi istimewa ya di jombai.my ya, seperti anda tertera di kaca TV tadi Farin. Yang mana ya saya juga nak kongsikan dengan penonton wanita hari ini ya, yang mana Platinum Drink ni telah diuji secara klinikal ya di makmal, yang mana ia mempunyai kadar antioksidan DPPH yang sangat-sangat tinggi ya. Berbaloi kalau anda rasai ya, kalau sebelum ni anda dah pernah beli jus lain, apa kata anda cuba rasai kelainan ya dengan mengamalkan Platinum Drink ya. Sebab apa, saya kira saya di sini Farin bukan nak melariskan produk, bukan nak melariskan jualan, tetapi ya saya ingin ramai penonton di luar sana ya merasai keberkesanan produk. Dan paling penting Farin, Platinum Drink ni bebas daripada bahan terlarang ya, tanpa steroid, tanpa bahan-bahan terlarang ya, yang mana formulasi berasaskan bahan semula jadi Farin. Sebab itulah Farin, daripada segi penjualan sangat-sangat baik dan juga sangat-sangat laris Farin di pasaran. Kalau Platinum Drink ni saya cadangkan ya, cara pengambilannya pada waktu pagi ketika perut kosong, dan pada waktu malam dia satu lagi jus khasiat lega anda boleh dapatkan juga, yang mana jus khasiat lega ni Farin menggabungkan ya 5 ramuan terbaik ya, lemon, halia, cuka apple, bawang putih dan juga madu ya. Ramai orang yang memanfaatkan khasiat madu ya, tetapi kita tambah lagi daripada madu, kita tambah bawang putih, yang mana bawang putih ni dapat membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan. Kemudiannya ramuan halia ya dapat membantu ya mengurangkan paras kolesterol, mengembangkan salur darah. Kita faham ramai antara kita kadang-kadang ada masalah kesihatan, organ tak sihat, jantung dan sebagainya ya Farin. Yang mana saya katakan ya, pemakanan yang sihat sangat penting. Justru itu ya, anda boleh dapatkan jus khasiat lega ni juga, amalkan pada waktu malam ya. InsyaAllah penghadaman lebih baik, lebih lancar ya, organ dalaman lebih secara langsung berfungsi dengan lebih baik ya, yang mana dengan caranya Farin, anda kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang. Dan jangan lupa ya, waktu malam setiap kali sebelum tidur minum jus khasiat lega ni, harga RM55. Saya kira ya kombinasi yang baik. Kalau pagi anda amalkan Platinum Drink, malam minum jus khasiat lega. Dan satu lagi yang terakhir Farin, kita ada lotion panas asli. Ini bukan sebarang lotion Farin, lotion panas asli ni sangat-sangat laris juga ya. Di Jombai kami sentiasa kata orang tu antara top item, yang mana lotion panas 7 herba ni menggabungkan 7 ramuan terbaik ya. Sangat-sangat panas sebagai lotion urutan luaran seberguna. Anda boleh guna untuk lutut, sendi-sendi yang tak sihat, yang sengal-sengal tu anda boleh gunakan sebagai urutan luaran. Dan juga ya dapat membantu mengurangkan rekahan stretch mark ya. Kadang-kadang bentuk fizikal kita kurang menawan, perut boncit dan sebagainya, boleh gunakan setiap kali ya sebelum tidur, urutan luaran dia saya kira sangat-sangat membantu ya. Saya kira sangat guna Farin, kalau saya guna lotion ni, dia satu dia panas, yang keduanya dapat membantu membuang lebihan angin ya. Saya rasa macam angin sentiasa keluar, sebab apa ya, rasa nak selesa. Dan lotion panas asli ni harga dia hanyalah RM26 saja di toko-toko jamu. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma hari ini, boleh hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Dan boleh buat belian secara online di jombai.my ya, jomby.my.
dengan potongan diskaun Baik. istimewa sehingga 30% hari ini, minggu ini ya. Anda boleh buat Ya. pembelian ini secara diskaun. Farid, ingat kalau ke kedai-kedai Baik. jamu, pastikan BRC baru beli sebab apa? BRC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Baik. Pastikan BRC baru beli. Terima kasih, Farid. Dato'. Assalamualaikum. Okey, Jumpa pastikan lagi. anda penonton-penonton wanita ini dapatkan tawaran terbaik dari V Asia hari ini sekarang. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, Fahrin. Kalau daripada awal tadi kan, kita dah kongsikan banyak kepada penonton-penonton kita ni. Dan sebenarnya kami, selain daripada kami yang berkata ataupun bercakap di dalam studio ni, kami juga sebenarnya ingin dengarkan suara anda. Kalau anda mungkin ada sebarang perkongsian ataupun topik-topik yang anda rasa bersesuaian untuk kami kongsikan, untuk kita bincangkan di Wanita Hari Ini yang mungkin dapat membantu anda juga khususnya, anda boleh terus hantarkan komen-komen anda itu di WHITV3 di Instagram ataupun di Facebook. Saya kira kalau anda kongsikan di Instagram, tak payah DM, anda letak komen je. Dan kami akan baca, insyaAllah. Kami akan baca, insyaAllah. Kerana kalau DM tu, banyak DM tu kadang-kadang tak terbaca. Jadi anda boleh kongsikan. Sebab kadang-kadang kami mungkin terlepas pandang kan. Betul. Apa topik yang anda inginkan? Apa perkara-perkara yang dapat membantu anda? Khususnya dalam situasi kita berhadapan dengan fasa pemulihan dan juga pandemik ini kan, Farin? Kerana objektif Wanita Hari ini setiap hari adalah untuk terus memberi inspirasi, memberi anda idea, juga semangat untuk melalui hari-hari anda yang mendatang. Dan kita harapkan topik kita pada hari ini juga nampak santai tapi penuh fakta, penuh pengisian yang mampu menjadi kita orang yang lebih ceria dan lebih positif. Terapi ketawa. Jadi ketawalah, gembirakanlah diri anda. InsyaAllah. Kami ingin terus menjadi sahabat karib anda, kawan karib anda sentiasa, wanita-wanita di Malaysia ini. Dan kalau kita cakap tentang ketawa itu tadi kan, kadang-kadang kalau ketawa tu selain daripada fakta-faktanya, tetapi ketawa perlu ada adabnya jugalah kan. Kalau orang wanita tu, kalau kita ketawa tu janganlah pula kita ketawa sampai Terbahak-bahak. terbahak-bahak, bunyi terlalu kuat ataupun sampai mungkin boleh menimbulkan saya kata mengilai. Jangan sampai menerbitkan rasa tak selesa kepada orang lain pula. Dan kalau boleh, kalau orang perempuan tu tutuplah mulut sikit kan, kalau kita gelak. Sweet lah sikit. Dan sebenarnya kalau kita lihat ada banyak kebaikannya berbanding keburukannya, dan keburukan itu sebenarnya boleh juga kita kurangkan kalau kita tahu tentang adab-adabnya dan tahu tentang apakah sebenarnya manfaat-manfaat daripada kita dapat dengan ketawa ini. Cuba Farin bayangkan kalau kita tengok wajah bayi kan, baunya kita cium pun memang dapat memberikan satu positif kan, aura yang berbeza kan. Betul. Apatah lagi kalau kita lihat anak-anak kecil ini tertawa. Jadi dalam kesedihan kita mungkin hari ini kita melalui pelbagai fasa kesedihan, kerisauan, kerungsingan, jangan lupa untuk tertawa. Sebab walaupun kita dalam kesedihan, sebenarnya dengan ketawa itu secara tak langsung dapat memberikan satu impak yang positif terhadap tubuh badan kita. Dan bukan itu sahaja Farin, bukan saja untuk menggembirakan diri kita, tapi dapat menggembirakan insan-insan di sekeliling kita, insya-Allah. Kadang-kadang kita nak menceriakan orang, membahagiakan orang tidak semestinya dengan wang ringgit dan sebagainya. Betul. Semudah-mudah, semurah-murah dengan membuatkan mereka tertawa, mereka tersenyum. Tapi jangan lupa juga, bukan saja adab ketawa, tapi adab di dalam membuat orang tertawa. Jangan menjaga sensitiviti, tidak merendahkan orang lain, tidak mengutuk orang lain dan sebagainya. Jadi itulah yang kita sentiasa jaga. Ya, kita cakap tentang tertawa, membuat orang tertawa. Tapi lagi satu kita jangan lupa, jangan kita mentertawakan orang. Itu yang paling penting. Sebab kita kadang-kadang hidup ni macam roda. Hari ini kita mungkin di atas, tapi esok lusa kita tak tahu kita di mana. Jadi kalau hari ini kita mentertawakan orang atas sebab-sebab yang tak sepatutnya, esok lusa ia mungkin boleh terjadi kepada kita. Jadi kalau orang dalam kesusahan, kesedihan, kita kalau boleh cuba mendekati mereka, membantu mereka dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Ambil tahu. Okey. Baik, hari Selasa iaitu esok kami akan kembali bersama dengan anda, satu yang ramai peminatnya hari Selasa di Wanita Hari ini, kerana esok kita akan bawakan satu lagi menu yang cukup menarik untuk anda semua. Ya, menu talam. Kalau cakap tentang menu talam ni, ini memang cukup mengimbau kenangan saya dengan arwah mak ngah saya. Kalau kita pergi rumah arwah mak ngah saya ni, kita semua makan dalam dulang dan talam ni. So kita akan letak nasi, makan ramai-ramai. Jadi ada sunnah, ada keberkatannya di situ. Itu juga yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Saya pun ada kenangan saya. Makan dalam talam ketika sekolah berasrama. Dalam tray. Ya, betul-betul. Okey, esok kami nak kongsikan kepada anda antara menu-menu menarik makan dalam talam ini. Jadi bagi pihak penerbit Nur Azizah Nikmat dan juga Nur Asliza Shkin, kami nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami selama 1 jam ini. Teruskan ceriakan hari anda dengan senyuman dan gelak ketawa, insya-Allah. Assalamualaikum. Gelak sikit. Bye. Tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri
isteri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia